Salam sejahtera, saya Puan Chow dari SMK Convent Taiping. Mari kita belajar tentang bab 7 Fisik Kuantum, 7.1 Teori Kuantum Cahaya. Dalam subtopik ini, kita akan belajar tentang jasad hitam, pencetusan idea teori fisik kuantum, kuantum tenaga, dan sifat kedualan gelombang zarah. Semasa di tingkatan 4, kita telah mempelajari bahawa spektrum elektromagnetik adalah spektrum selanjar. Spektrum ini terdiri daripada 7 jenis gelombang yang mempunyai frekuensi dan panjang gelombang yang berbeza, seperti yang ditunjukkan dalam raja ini. Semua objek dapat memancarkan sinaran elektromagnetik. Objek yang sejuk memancarkan gelombang dengan frekuensi yang rendah, contohnya gelombang radio atau gelombang mikro. Objek yang panas seperti matahari memancarkan gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi, contohnya cahaya tampak dan sinaran ultra ungu. Apakah itu jasad hitam? Jasad hitam ialah suatu jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnetik yang jatuh padanya. Sila lihat gambar di sini. Apabila cahaya masuk ke jasad hitam melalui lubang yang kecil ni, sinaran itu akan dipantulkan berkali-kali dari dalam dinding sehinggalah diserap sepenuhnya. Jasad hitam juga dapat memancarkan sinaran termal bergantung pada suhunya. Sinaran termal merupakan sinaran elektromagnetik yang merangkumi sinaran boleh tampak dan sinaran yang tidak boleh dilihat oleh mata manusia seperti sinaran inframerah. Sinaran dipancar berbentuk spektrum selanjar dan tidak dipengaruhi oleh sifat permukaan jasad hitam. Pemancar jasad hitam ialah sebarang objek yang memancarkan sinaran elektromagnetik mengikut suhunya. Contoh, matahari dan besi panas merupakan pemancar jasad hitam. Apabila sinaran cahaya memasuki rongga telinga, ia akan mengalami proses pantulan berulang-ulang pada dinding dalam rongga telinga, sehinggalah semua sinaran diserap. Oleh itu, rongga telinga seolah-olah bertindak sebagai jasad hitam. Apabila suhu suatu objek meningkat, objek tersebut bertindak sebagai pemancar jasad hitam dengan memancarkan sinaran termal pada semua panjang gelombang. Graf di sini menunjukkan graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang bagi 3 jenis jasad hitam, iaitu bintang merah, bintang putih dan bintang biru. Kawasan di sini merupakan panjang gelombang yang pendek, manakala kawasan di sini merupakan panjang gelombang yang panjang. Macam mana kita nak baca graf ini? Kita akan baca dari sebelah kanan hingga sebelah kiri. Kita akan nampak, semakin tinggi suhu, semakin pendek panjang gelombang yang mencapai keamatan sinaran yang maksimum. Semakin tinggi keamatan cahaya sesuatu jasad hitam, semakin banyak tenaga cahaya terpancar daripadanya. Mari kita tengok contoh-contoh jasad hitam dalam kehidupan harian kita. Kita sedia maklum, jasad hitam memancarkan sinaran termal bergantung pada suhunya, dan sinaran yang dipancar itu berbentuk spektrum selanjar. Di sini kita ada spektrum bagi cahaya tampak. Ada 7 warna di sini. Besi yang panas merupakan salah satu contoh jasad hitam. Dalam gambar ini, cahaya warna apa yang kita boleh nampak? Kuning, oranye, merah. Selain daripada besi yang panas, contoh-contoh jasad hitam yang lain adalah seperti imej termografik sebuah kereta, elemen pemanas ketuhar, dan sinaran termal dalam mentol lampu pada suhu yang berbeza. Macam mana tercetusnya idea teori fisik kuantum ini? Menurut teori klasik, elektron yang bergetar pada frekuensi yang sama harus mempunyai kandungan tenaga yang sama. Frekuensi getaran elektron tidak mempunyai had. Oleh itu, tenaga cahaya yang terhasil daripada getaran elektron boleh mencapai
nilai tinggi yang tidak terbatas. Walau bagaimanapun, keputusan eksperimen menunjukkan bahawa apabila keamatan cahaya meningkat hingga ke puncak, ia mula menurun. Ini bermaksud keamatan cahaya tidak selanjar dengan pertambahan frekuensi gelombang. Percanggahan inilah yang menyebabkan tercetusnya idea teori fizik kuantum. Ini adalah perkembangan teori kuantum dari teori klasik. Semasa di tingkatan 4, kita telah pun belajar tentang eksperimen dwi celah cahaya. Thomas Young telah menjalankan eksperimen ini dan berjaya menunjukkan bahawa cahaya bersifat gelombang. Namun begitu, Thomas Young tidak dapat menerangkan kejadian spektrum sinaran jasad hitam. John Dalton tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum cahaya oleh atom bahan, manakala J.J. Thomson tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum garis cahaya oleh atom bahan. Ini adalah perkembangan teori kuantum, bermula daripada Max Planck. Max Planck telah pun berjaya menyelesaikan kontroversi yang kita bincang tadi. Beliau telah memperkenalkan idea kuantum, iaitu tenaga yang diskret. Albert Einstein memperkenalkan konsep foton. Niels Bohr menerangkan penghasilan spektrum garis. Manakala Louis de Broglie memperkenalkan sifat kedualan gelombang zarah. Selepas kita tengok perkembangan teori kuantum dari teori klasik, kita nampak bahawa spektrum elektromagnetik boleh terdiri daripada spektrum selanjar dan spektrum garis. Spektrum selanjar boleh dihasilkan melalui penyerakan cahaya putih oleh prisma kepada spektrum yang terdiri daripada 7 warna cahaya tampak. Spektrum bersifat selanjar kerana tiada jurang pemisahan di antara setiap jenis warna cahaya. Niels Bohr menerangkan penghasilan spektrum garis oleh atom hidrogen. Spektrum garis ialah koleksi garis-garis berwarna dengan panjang gelombang dan frekuensi yang unik terhasil oleh sesuatu atom yang teruja. Unsur-unsur yang berbeza akan menghasilkan siri spektrum garis yang berbeza. Oleh itu, spektrum garis boleh digunakan sebagai penunjuk bagi mengenal pasti unsur-unsur yang berbeza. Raja ini menunjukkan perbezaan antara spektrum selanjar dan spektrum garis. Spektrum selanjar dihasilkan oleh penyerakan cahaya putih oleh prism, manakala spektrum garis terhasil oleh sesuatu atom yang teruja. Mari kita tengok hubungan antara tenaga foton dan frekuensi gelombang cahaya. Kuantum tenaga ialah paket tenaga yang diskret dan bukan tenaga selanjar. Paket-paket tenaga diskret bergantung kepada frekuensi gelombang. Menurut teori kuantum, Max Planck dan Albert Einstein, tenaga cahaya wujud dalam bentuk paket tenaga yang dikenali sebagai foton. Foton ialah kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindahkan. Tenaga foton adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang. Formula yang terhasil ialah E sama dengan HF, di mana E adalah tenaga foton, H pemalar Planck yang bernilai 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 joule saat. F ialah frekuensi gelombang cahaya. Dalam jadual ini kita nampak semakin tinggi frekuensi gelombang cahaya, semakin tinggi kuantum tenaga. Mari kita sambung belajar tentang sifat kedualan gelombang zarah. Sinaran elektromagnetik seperti cahaya
dikatakan bersifat gelombang kerana menunjukkan fenomena pembelauan dan interference. Objek seperti guli dikatakan bersifat zarah kerana memiliki momentum, tenaga kinetik serta boleh berlanggar antara satu sama lain. Louis de Broglie telah mengemukakan satu hipotesis bahawa semua zarah boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Namun begitu, secara eksperimen, hipotesis ini tidak terpakai untuk zarah berjisim besar kerana zarah berjisim besar sukar menunjukkan ciri-ciri gelombang. Jadi, beliau pun meramalkan bahawa hanya zarah ringan saja, contohnya elektron, boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Beliau mengatakan hubungan antara momentum suatu zarah dengan panjang gelombang ialah lambda sama dengan h per p, di mana lambda panjang gelombang, h mala Planck, dan p momentum zarah. Kita pernah belajar momentum. P sama dengan mv. Jadi, formula ini kita juga boleh tulis sebagai h per mv. Kita tengok. Lambda sama dengan h per mv, betul? Sekarang, nilai h ini ialah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Kalau kita guna nilai yang begitu kecil ini untuk bahagi satu nilai m yang sangat besar, apa akan jadi? Nilai panjang gelombang ini akan menjadi sangat kecil. Disebabkan nilai lambda ini sangat kecil, ia adalah terlalu pendek untuk dikesan. Semasa di tingkatan 4, kita telah pun belajar tentang pembelauan cahaya. Gambar di sebelah kanan ini menunjukkan corak pembelauan cahaya laser merah melalui bukaan membulat. Gambar di sebelah kiri pula menunjukkan corak pembelauan elektron melalui lapisan grafit nipis. Cuba kita membandingkan kedua-dua corak yang terbentuk. Lebih kurang sama, kan? Disebabkan corak yang terbentuk daripada eksperimen pembelauan elektron menyerupai corak pembelauan cahaya melalui bukaan yang membulat. Jadi, ini telah berjaya membuktikan hipotesis de Broglie bahawa semua zarah boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Tadi kita belajar tentang formula lambda sama dengan h per mv. Dan kita tahu bahawa lambda terlalu pendek untuk dikesan. Jadi, ciri gelombang tidak dapat diperhatikan. Okey. Panjang gelombang de Broglie suatu alur elektron ialah kira-kira 1000 hingga 10,000 kali lebih pendek berbanding dengan panjang gelombang cahaya. Jadi, amatlah penting untuk menggunakan mikroskop elektron bagi menghasilkan pembesaran yang lebih tinggi. Gambar di sini menunjukkan perbandingan antara imej yang dihasilkan oleh mikroskop cahaya dan mikroskop elektron bagi imej sel darah merah. Amat jelas menunjukkan bahawa mikroskop elektron mampu menghasilkan pembesaran imej yang lebih tinggi. Secara kesimpulannya, kita nampak bahawa elektron menunjukkan sifat zarah dan sifat gelombang. Cahaya juga menunjukkan sifat zarah dan sifat gelombang. Oleh itu, kedua-dua cahaya dan elektron bersifat kedualan gelombang zarah. Sifat kedualan ini juga dimiliki oleh semua jenis sinaran dalam spektrum gelombang elektromagnet dan juga zarah subatom seperti proton dan neutron. Anda masih ingat tak formula pertama yang kita belajar dalam topik ini, iaitu
E sama dengan HF. E itu tenaga foton. Selepas kita belajar tentang sifat kedualan gelombang zarah, formula ini bukan sahaja boleh digunakan untuk foton, ia juga boleh digunakan untuk gelombang elektromagnet. Semasa tingkatan 4, kita tahu bahawa hal laju gelombang formula dia V sama dengan F lambda. Disebabkan gelombang elektromagnet bergerak dengan hal laju cahaya c. Jadi, V kecil ini akan ditukarkan ke C kecil. C sama dengan F lambda. Jadi, F sama dengan C per lambda. F sama dengan C per lambda ini akan digantikan masuk dalam formula E sama dengan HF. Jadi, E dan H itu kekal. F pula menjadi C per lambda. Jadi, akhirnya kita akan dapat HC per lambda. Okey, formula E equals to HC per lambda. Digunakan untuk tenaga bagi gelombang elektromagnet. Satu lagi formula. Andaikan sebanyak N foton dipancarkan dalam sesaat. Kuasa foton iaitu jumlah tenaga yang dipindahkan dalam masa sesaat, kita boleh tulis sebagai P sama dengan NHF. Sama juga dengan NHC per lambda. Kedua-dua formula ini kita boleh gunakan untuk menyelesaikan masalah bagi tenaga foton dan kuasa foton. Ini sahaja untuk subtopik 7.1 teori kuantum cahaya. Sekian, terima kasih.